Hai, Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke channel saya. Nama saya Syed Hafiz dan saya adalah seorang fotografer. Korang boleh pergi dekat IG saya untuk tengok gambar-gambar yang saya dah ambil dan juga alang-alang korang dah pergi dekat IG saya tu kan, tekanlah butang follow tu sekali. Video hari ni saya nak bercakap tentang selective tool dalam aplikasi mobile editing Snapseed. Macam mana nak guna, bagaimana ianya berfungsi dan bila kita nak kena guna. First kali jom kita tengok dulu macam mana nak gunakan selective tool. Dalam aplikasi Snapseed, kita boleh pergi dekat bahagian tools tu dan sebelah kiri bawah crop kita ada selective tool. So kita boleh tap lah dekat situ untuk pilih tool tersebut. Kemudian kita boleh pergi dekat mana-mana bahagian yang kita nak select, yang kita nak ubah. Sebagai contohnya dalam gambar ni, saya akan zoom in. Saya nak select muka subjek saya, okey. Kemudian saya boleh select, saya boleh hold dekat skrin saya tu untuk select dengan lebih tepat lah, macam yang korang boleh nampak. Kemudian kalau saya zoom out, saya boleh select dia punya radius, okey. Yang bulat tu adalah dia punya radius. Alright, saya boleh select dia punya radius. Kemudian saya boleh select apa yang saya nak ubah. Saya boleh ubah brightness, dia punya exposure. Saya boleh ubah contrast. Saya boleh juga ubah dia punya saturation dan juga structure. Kemudian katakanlah saya punya subjek ni saya nak cerahkan sikit, dia agak gelap kan. So saya boleh select brightness ataupun exposure lah, senang cerita kan. Saya boleh gerakkan ke sebelah kanan dia punya slider tu untuk saya cerahkan pada kawasan tersebut. Kemudian saya juga boleh pergi ke sebelah kiri untuk saya gelapkan pada kawasan tersebut. Okey, kalau saya tekan before dan juga after, korang boleh nampak lah yang saya gelapkan subjek saya. Ataupun saya boleh pergi ke sebelah kanan untuk cerahkan. Okey, ini before dan juga after. Korang boleh nampak lah kan, dia hanya cerahkan ataupun gelapkan pada kawasan yang saya select tadi sahaja. Begitu juga dengan adjustment yang lain macam contrast, saturation dan juga structure. Cara dia sama sahaja. Next, kita juga boleh tambah lebih daripada satu point dengan menggunakan selective tool ni. Tadi saya cerahkan pada bahagian muka subjek saya tu kan. Katakanlah saya nak cerahkan juga subjek yang kedua saya yang di sebelah belakang tu. Saya boleh tambah lagi satu point dengan tekan butang tambah di sebelah bawah sekali kat tengah-tengah tu, sebelah simbol mata tu kan. Tekan butang tambah tu dan saya boleh tap dekat bahagian yang saya nak ubah. Okey, ini adalah point yang kedua lah yang saya boleh ubah. Okey. So kita bukan saja boleh guna satu point, kita boleh buat multiple point. Sebagai contoh lagi, saya nak tambah dekat bahagian ceiling gua ni, saya boleh select dan saya boleh kurangkan. Okey, korang boleh nampak saya dah tambah 3 point kan, tapi korang boleh tambah lebih banyak point sekiranya perlu. Itu je lah macam mana kita nak gunakan selective tool. Ianya sangat-sangat simple dan juga cepat. Next, bagaimana pula ianya berfungsi? Dalam aplikasi Snapseed, selective tool ni dia berfungsi berdasarkan luma value ataupun luminance, ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil kecerahan cahaya lah secara mudahnya. So, kalau kita gerakkan point selective tool pada kawasan yang kita nak ubah tu, apa yang kita buat sebenarnya adalah kita buat selection pada kawasan tersebut berdasarkan luma value. Sekarang ni saya tengah gerakkan point selective tool tu kan. So saya nak select dekat kawasan muka subjek saya. Okey, katakanlah dekat situ okey kan. So korang boleh nampak tak dekat bulatan tu, bulatan yang luar gambar muka subjek saya tu kan, ada warna. So kalau saya pergi dekat bahagian lain, dia ada warna merah sekarang ni kan. So saya pergi dekat muka, dia warna skin tone lah, warna coklat, warna oranye-oranye macam tu. Okay, so dekat situ sebenarnya adalah dia tengah pilih luma value pada kawasan tersebut. Dia bukan pilih warna, okay, dia pilih luma value, tahap kecerahan. So bila saya select kat situ dan saya kurangkan radius, okay, korang boleh nampak tak yang warna merah tu? Yang warna merah tu adalah selektif kita, kawasan yang kita select berdasarkan luma value. So korang boleh tengoklah dekat kawasan yang lain dia punya luma value, dia punya kecerahan tidak akan terkena macam batu di belakang subjek saya tu. Kecuali pada bahagian batu yang mempunyai nilai kecerahan ataupun luma value yang lebih kurang sama dengan skin tone ataupun kulit muka subjek saya. Jadi bila saya kecilkan lagi radius tu, korang boleh tengoklah dia hanya fokus dekat bahagian muka saja. Dekat bahagian batu yang belakang subjek saya tu, walaupun dia termasuk lagi dalam radius selektif tu saya tu, dia tidak akan terkesan, dia tidak akan terpilih ataupun selected lah dekat sini, sebab dia mempunyai nilai
kecerahan cahaya ataupun luma value yang berbeza dengan apa yang kita pilih tadi. Okey. Lagi satu contoh, kalau saya tambah lagi satu point dekat batu warna hijau di belakang tu, batu gua tu kan, kat ceiling tu. Kalau saya select kawasan tu dan saya reducekan dia punya radius dia, korang boleh nampak lah yang dia hanya select pada kawasan yang mempunyai luma value ataupun tahap kecerahan yang sama dengan apa yang saya pilih tadi saja. Macam sekarang ni korang boleh nampak lah, dekat bahagian muka subjek saya tu dia tidak terkesan, dia tidak akan membuat selection pada bahagian muka subjek saya sebab dia mempunyai nilai luma value yang berbeza dengan apa yang saya pilih dekat bahagian batu tadi. Kemudian bila kita buat adjustment, dia akan memberi kesan hanya pada kawasan yang sama nilai luma value ataupun nilai kecerahan sahaja. Sekarang ni saya hanya pilih dekat bahagian muka subjek saya kan, so dia akan membuat adjustment pada bahagian muka subjek saya itu saja, dan juga pada dalam kawasan radius saya ataupun kawasan bulatan tu lah. Sekiranya saya gunakan radius yang lebih besar, katakanlah macam ni kan, korang boleh nampak batu yang di belakang tu ada kawasan yang akan terkesan lah, yang sama nilai luma value dia. So kalau saya gunakan radius yang besar, kawasan yang merah di bahagian batu tu akan terkesan jugalah. Okay, kalau saya gelapkan, cerahkan, korang boleh nampak lah bahagian batu tu pun akan cerah dan juga menjadi gelap. So kalau kita nak lebih spesifik, kita kurangkanlah radius tu. Okay, apa yang berada dalam radius tu saja yang akan terkesan, yang berada di luar radius selection kita tadi tu tidak akan terkesan. Kita boleh tengoklah gambar sebelum dan juga selepas. Dan juga sekiranya saya gunakan radius yang lebih besar, kita boleh tengok gambar sebelum dan juga selepas. Kalau guna radius yang lebih besar, bahagian batu belakang tu pun akan terkesan jugalah. Sebab dia ada bahagian yang mempunyai nilai luma value yang sama dengan kawasan pada muka subjek saya. Dalam kata lain, selective tool ni sebenarnya adalah luminosity masking, tapi dalam versi yang lebih simple dan basic. Kalau korang tak tahu apa itu luminosity masking, tak apa. Ianya cuma salah satu daripada beberapa jenis kaedah masking yang ada yang kita boleh gunakan untuk edit gambar. Itu sahaja. Cuma luminosity masking ni adalah kaedah masking yang lebih advance lah berbanding dengan kaedah masking yang lain. Apa yang bagusnya dengan selective tool yang saya nak cakap dekat sini adalah kita seolah-olah menggunakan kaedah yang advance tapi pada tool yang lebih basic dan lebih lebih mudah lah untuk kita gunakan berbanding dengan sekiranya kita nak gunakan kaedah luminosity masking. Ianya lebih lebih complicated sikit lah berbanding dengan selective tool. Tapi luminosity masking ni dia punya kelebihan dia berbanding dengan selective tool ni. Tapi selective tool ni dah cukup power untuk kerja-kerja yang simple. Seterusnya, bila kita nak kena gunakan selective tool ni, kita boleh gunakan tool ni pada bila-bila masa sekiranya kita nak buat edit ataupun adjustment pada kawasan tertentu dengan lebih cepat, mudah dan tepat. So kalau korang nak edit ataupun membuat adjustment pada gambar korang macam yang saya tunjukkan tadi tu, korang boleh gunakanlah selective tool ni untuk membuat adjustment dengan mudah, cepat dan tepat. Itu saja untuk video hari ini. Kalau korang suka konten-konten yang saya buat ni, jangan lupa subscribe, like dan juga tinggalkan komen korang di ruangan komen di bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Untuk membuat video yang simple macam ni pun dia makan masa hampir 2 jam setengah untuk saya buat. Sebab apa? Banyak benda yang kacau. Sekejap bunyi kereta lalu, sekejap bunyi lori lalu, motor lalu, kucing bergaduh. Macam sekarang korang boleh dengar kan? Sekarang jam 10 malam. Okay? Dan sekarang macam korang tahulah kita berada dalam PKP. Kenapa masih ada lalu lalang macam ni kan? Korang pergi mana? Apa yang korang buat pukul 10 malam ni? Ada kedai buka ke? Tak ada kan? Tak tahu nak cakap apalah. Memang